Assalamualaikum. Hai, nama saya Nur Najiha binti Roslan. Hari ini saya akan membentangkan tentang sinopsis filem yang dikaji, iaitu filem 5cm. Filem ini mengisahkan tentang 5 orang sahabat, iaitu Genta, Ariel, Zafran, Riani dan Ian, yang bersahabat sejak dari bangku sekolah lagi hingga dewasa. Mereka ni sangat akrab dan mengenali antara satu sama lain dengan lebih mendalam. Sehinggalah pada satu hari mereka keluar makan bersama di warung, dan ketika itu Genta, salah seorang sahabat mereka, memberi cadangan kepada mereka untuk tidak berhubung selama 3 bulan. Sepanjang 3 bulan itu mereka tidak dibenarkan untuk berkomunikasi antara satu sama lain secara bersemuka ataupun melalui media sosial, berjumpa. Kiranya dalam masa 3 bulan tu mereka tidak dibenarkanlah untuk menghubungi antara satu sama lain. Genta juga telah menetapkan tarikh untuk mereka bertemu semula selepas 3 bulan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Putra Muhammad Arfan Tengku Isyamuddin. Nombor matrik saya I191-036-28. Jadi pada hari ini saya mewakili kumpulan 2 akan membentangkan tentang analisis watak-watak dalam filem 5cm, iaitu sebuah filem Indonesia mengenai 5 orang sahabat yang mendaki Gunung Mahameru pada tanggal 14 Ogos dan mereka tiba di puncak pada 17 Ogos. Kita teruskan kepada slide seterusnya. Sebelum tu saya akan memberikan sedikit pengenalan mengenai teori Carl Jung. Teori yang kami pilih ni dia menerangkan 2 personality, iaitu ciri personality extrovert dan ciri personality introvert. Jadi seperti mana yang kita ketahui, extrovert adalah ciri yang dimana seseorang atau individu itu sangat terbuka dengan orang atau keadaan di sekeliling. Manakala ciri personality introvert adalah individu yang suka menyendiri, suka berada di tempat-tempat di mana dia suka berseorangan, tidak terlampau melibatkan diri dengan sosial, bersukan dan sebagainya. Jadi, terima kasih. Saya teruskan kepada watak-watak dalam filem ini. Seperti yang saya terangkan, terdapat 6 orang sahabat. Sebenarnya 6 orang, di mana salah seorang karakter itu adalah adik kepada Ariel, di mana Ariel ni adalah seorang kawan kepada Zafran. Jadi kita teruskan kepada watak yang pertama sekali, iaitu watak Zafran. Watak Zafran ni yang dibawa oleh saudara Herjunot Ali. Saudara Herjunot Ali ni dia membawa watak sebagai Zafran, di mana watak Zafran ni adalah seorang yang suka memegang prinsip, suka berbuntis. Dia suka menggunakan ayat-ayat manis, suka membaca sajak, membaca pantun. Jadi karakter ini seorang yang extrovert, di mana walaupun dia suka berpuitis, tapi dia berpuitis dalam kalangan orang ramai, di mana dengan kawan-kawan dia yang lagi 5 orang sahabat itu. Jadi Zafran, saya boleh katakan dia adalah seorang yang extrovert. Seterusnya watak Dinda yang dibawa oleh saudara Pevita Pierce.
Yang mana Linda ni adalah adik kepada Ariel, adik perempuan Ariel. Yang mana Linda ni adalah salah seorang kesukaan Zafran. Jadi Linda ni seorang karakter yang agak introvert dan dia banyak melibatkan diri duduk di bilik, membaca buku. Dia ikut langkah macam abang dia si Adrian. Seterusnya watak ketiga, Ariel, abang kepada Linda. Ariel ni yang dibawa oleh saudara Denny Sumargo. Dia watak dia yang dibawa ini watak seorang yang pendiam, dan yang paling ketara sekali bila dia cuba untuk mengenali orang baru. Jadi dekat situ kita boleh lihat bahawa watak si Ariel ni, watak dia adalah watak yang introvert. Dia sangat susah untuk berkomunikasi dengan orang. Keempat, watak Riani yang dibawa oleh artis yang sangat tersohor di Indonesia iaitu Rainin Shah. Watak ni watak seorang yang sangat tegas. Riani ni adalah seorang yang sangat tegas, sangat pegang pendirian dia dengan teguh. Contoh yang saya boleh bagi situasi dalam filem tersebut di mana Genta dia cuba untuk mencadangkan supaya dalam kalangan 5 orang tersebut tolak Diana, sebab Diana tu hanya dia muncul pada ekspedisi untuk mereka daki gunung Mahameru tu. Jadi dia tak setuju, sangat-sangat tak setuju dengan perbincangan yang dibuat oleh si Genta. Seterusnya watak Genta yang dibawa oleh Feli Nuri. Watak tersebut merupakan watak yang kata dia dalam cerita tu dia yang paling penampilan yang paling smart, paling kacak, dan dia ada satu kelemahan yang mana dia cuba untuk bagi tahu watak Rani tu yang dibawa oleh Rainin Shah. Dia cuba untuk ekspresikan rasa suka, rasa cinta. Dia nak cuba untuk ekspresikan rasa tu, tapi dia tak boleh. Dia punya situasi tu dia sama macam situasi watak Ariel, yang mana dia agak susah untuk berkomunikasi dengan orang baru. Tapi dalam situasi Genta, dia tak boleh luahkan perasaan pada Danny. Dia susah, dia sangat susah. Jadi dia adalah introvert, ataupun kalau ada dua watak boleh dipanggil ambivert. Dan watak terakhir sekali adalah watak Ian yang dibawa oleh Sai Koji. Watak tersebut watak seorang pemuda juga, tapi pemuda ni dia belum habis belajar lagi. Boleh kata dalam tempoh 6 tahun dia dah belajar. Dia dah jadi mahasiswa selama 6 tahun. 6 tahun, bukan 6 bulan, bukan 6 hari, 6 tahun. Tapi dia tak jadi habiskan lagi tempoh pengajian dia. Jadi dekat situ dia banyak menghabiskan masa buku dan sebagainya. Jadi watak dia ni juga adalah watak yang introvert. Jadi itu saja untuk pembincangan saya pada bahagian analisis watak-watak melibatkan teori kaujun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummu Bashirah binti Ruslan. Nombor kad matrik I19103574. Sebelum saya menceritakan dengan lebih lanjut mengenai teori ini, terlebih dahulu saya akan menceritakan serba sedikit mengenai latar belakang tokoh kepada teori ini, iaitu Carl Jung. Dilahirkan pada 26 Julai 1875 di Keswick, Switzerland. Lalu beliau dibesarkan di kota Basel dan meninggal dunia pada 6 Jun 1965
di Switzerland. Ayah kepada Carl Jung ini merupakan seorang paderi di sebuah gereja yang terletak di Switzerland, iaitu Gereja Reformasi. Carl Jung ini menerima sebuah ijazah kedoktoran dari University of Basel dalam bidang psikologi pada tahun 1990. Setelah beliau menamatkan pengajiannya, beliau memulakan bekerja sebagai pembantu rumah sakit jiwa di Zurich, dan beliau juga pernah berkhidmat menjadi seorang pembantu klinik di Zurich. Setelah beliau menamatkan perkhidmatannya di kedua-dua tempat kerja tersebut, beliau telah memulakan kerjaya dalam bidang psikologi dengan membantu seorang pakar psikiatrik dalam membuat kajian tentang skizofrenia. Carl Jung juga pernah mendapat beberapa pengiktirafan, seperti Carl Jung pernah dipilih sebagai Presiden pertama International Psychoanalytic pada tahun 1910. Baiklah, saya akan menceritakan tentang teori perkembangan kendiri personality, atau lebih dikenali sebagai teori Carl Jung. Dalam teori ini, Carl Jung telah memberikan beberapa pandangan terhadap manusia. Contohnya, Carl Jung memberi pendapat bahawa manusia ini mempunyai matlamat dan tujuan hidup mereka sendiri. Selain itu, tingkah laku manusia, impian manusia dan cita-cita manusia bukan sahaja ditentukan oleh peristiwa-peristiwa yang lampau yang terjadi kepada dalam hidup seseorang manusia itu. Bagi Carl Jung, manusia ini sentiasa berusaha untuk terus berkembang bagi mencapai kebahagiaan kendiri, bagi mencapai matlamat manusia itu sendiri dalam kehidupan mereka. Di samping itu, Carl Jung juga melihat manusia ini mempunyai kreatif dan optimis. Optimis itu bermaksud Carl Jung melihat manusia ini sentiasa bersikap baik, bersikap positif dalam menghadapi sesuatu cabaran, dalam menghadapi sesuatu masalah, ataupun dalam menghadapi satu dugaan. Carl Jung melihat manusia ini mempunyai sikap yang kreatif dan optimis bagi menghadapi segala masalah yang berlaku dalam kehidupan mereka. Walaupun Carl Jung ini lebih mementingkan masa hadapan seseorang manusia itu, ia juga tidak mengabaikan masa lampau seseorang manusia itu. Carl Jung ini telah melihat bahawa masa lampau seseorang manusia itu dari segi dua komponen, iaitu personal unconscious dan collective unconscious. Personal unconscious merupakan yang pernah disedari oleh seseorang manusia itu, tetapi manusia itu mengambil tindakan untuk dilupakan atau diabaikan pada masa akan datang. Manakala kolektif unconscious ini merupakan pengalaman yang diwarisi atau dialami oleh seseorang, tetapi pengalaman itu dicerita dari turun temurun, ataupun dicerita dari zaman ke zaman. Baiklah, seterusnya saya akan menceritakan tentang struktur personality menurut teori Carl Jung. Okey, bagi Carl Jung, personality seseorang manusia itu terdiri daripada 9 sistem, iaitu ego, personal unconscious, collective unconscious, persona, anima dan animus, sikap, fungsi, kendiri dan bayangan. Baiklah, yang pertama tadi ialah
ego. Ego ini merupakan pusat alam sedar. Yang kedua, personal unconscious yang merupakan alam tidak sedar. Alam tidak sedar peribadi yang mana pengalaman-pengalaman yang menyakitkan ditekankan ke alam tidak sedar, dan kadang-kala pengalaman yang menyakitkan itu boleh mengganggu individu dan menjelma ke alam sedar dalam kehidupan seseorang individu. Yang ketiga, kolektif unconscious, iaitu merupakan pengalaman yang berkisarkan keturunan, bangsa ataupun kaum yang diwarisi dari zaman ke zaman yang lain. Yang keempat pula ialah persona, iaitu satu bentuk archetype yang merupakan topeng yang dipakai oleh setiap individu untuk memenuhi kehendak masyarakat. Archetype ni merupakan maksud dia ialah bentuk-bentuk image. Maksudnya dekat sini, persona tadi tu merupakan satu bentuk image yang merupakan topeng yang dipakai oleh setiap individu untuk memenuhi kehendak masyarakat. Yang kelima, anima dan animus, iaitu merupakan bentuk image bahawa seseorang lelaki dan perempuan itu mempunyai ciri-ciri kelakian, keperempuanan yang lengkap. Orang lelaki yang mempunyai ciri-ciri keperempuanan akan dinamakan sebagai anima. Sebaliknya, orang perempuan yang mempunyai ciri-ciri kelakian akan disebut sebagai animus. Keenam pula ialah bayangan. Bayangan ni merupakan archetype yang jauh sekali terpendam dalam lubuk. Maksudnya bentuk-bentuk image yang jauh sekali yang terpendam dalam lubuk seseorang manusia itu. Sistem yang ketujuh ialah kendiri, iaitu bentuk image yang terpenting kerana ia merupakan kesatuan, keseluruhan dan kesepaduan personaliti. Yang ke-8, sikap. Sikap iaitu semasa individu berkembang, ia dipengaruhi oleh dua jenis sikap yang berbeza, iaitu extrovert dengan introvert. Extrovert ni orang yang suka bergaul, bersifat terbuka, peramah, manakala introvert ni seseorang itu memiliki sikap suka bersendirian, seorang yang pemalu, seorang yang pendiam. Akhir sekali, yang ke-9 ialah fungsi, iaitu merasa dan memikirkan. Dengan adanya sikap merasa dan memikirkan, manusia akan berfikir terlebih dahulu untuk membuat tindakan secara rasional dan logik, serta menghadapi sesuatu situasi dengan tenang, objektif dan rasional. Baiklah, secara rumusannya, teori Carl Jung ini telah menceritakan beberapa struktur personality yang terdapat pada seseorang manusia itu. Dengan adanya struktur personality ini, seseorang manusia itu dapat menghasilkan tingkah laku dan membina personality yang lebih baik, yang lengkap sebelum mereka melakukan apa-apa tindakan untuk menghadapi sesuatu situasi ataupun menghadapi sesuatu masalah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Putra bin Sulaiman, ID bateri I191033559. Okey, hari ini saya nak menceritakan ataupun nak berkongsi slide berkenaan dengan tentang kaitan dengan teori. Apa tu? Maksudnya kata kaitan cerita 5cm tadi dengan teori Carl Jung tadi lah.
Apa yang kita perlu tahu dan kenal pasti bahawa cerita 5cm ini adalah berdasarkan dari persahabatan 5 orang dalam mencapai tujuan dan matlamat hidup masing-masing, dan juga matlamat mereka yang ingin orang kata dicapai lah dalam persahabatan. Ianya saling terkait dengan berdasarkan peranan dan kepribadian serta orang kata konflik lah yang berlaku dalam mempengaruhi struktur kepribadian mereka. Jadi kerajaan menerangkan bahawa di dalam struktur kepribadian disusun oleh beberapa sistem yang beroperasi, iaitu minda. Yang pertama iaitu minda consciousness dan ego, kedua adalah tidak sedarkan diri personal unconsciousness, dan yang ketiga adalah complexes serta tidak sedarkan diri collective unconsciousness. Di sini kita akan memfokuskan tentang sikap dan fungsi attitude and function, kerana di minda sedar dan tidak sedar mempunyai dua aspek kepribadian yang beroperasi, iaitu attitude, introversion, extroversion, dan function, thinking, feeling, sensing, dan intuiting. Jadi apa benda sebenarnya introversi dan extroversi ni? So kita kena tahulah bahawa orang kata apa, introversi ni merupakan sesuatu orang kata yang mengarahkan pengalaman subjektif lah, di mana ianya merupakan cenderung menyendiri, pendiam ataupun tidak ramah, bahkan tidak sosial lah. Umumnya orang extrovert pula kata berlawanan lah dengan introvert tersebut. Extrovert ni pula sibuk dengan kehidupan mereka, di mana kalau kita ambil contoh balik daripada cerita 5cm tadi, kita boleh kaitkan perwatakan ini dengan watak Ariel, di mana dia merupakan seorang yang introvert lah, di mana dia boleh dikatakan seorang yang tidak banyak kerenah dan bersifat tenang, dan boleh dikatakan orang kata sibuk lah dengan hal dia sendiri, sampaikan orang kata sifat sosialnya menjadi lemah, di mana dia hanya fokus pada diri dia je. Jadi contoh, kalau kita boleh ambil contoh daripada cerita tersebut, apabila dia berhadapan dengan seorang gadis, seorang gadis di gym. Dia ni, orang kata Ariel ni sentiasa pergi gym. Jadi apabila ada wanita yang menegur beliau, kan, jadi secara tak langsung dia macam mana kata, perempuan tu ingin berkenalan dengan dia. Jadi disebabkan orang kata dia tak biasa berinteraksi atau kurang berinteraksi dengan wanita, hal itu menyebabkan dia akan menjadi kaku. Dan kalau kita tengok dalam part-part tu pun dia menjadi kaku, gemetar, dan orang kata automatik lah, terus senyap, lemah lah, kan, orang kata untuk meneruskan komunikasi tersebut. Jadi kalau kita ambil pula ekstroversi, kalau kita cerita pasal ekstroversi pula mengarahkan peribadi ke pengalaman objektif, cenderung berinteraksi dengan orang di sekitarnya, aktif, santai, dan amat tertarik dengan dunia luar. Tambahan lagi, dia seorang yang bercita-cita besar. Dan beliau, orang kata kalau kita ambil balik, kita boleh kaitkan dengan ini dengan watak Genta, di mana Genta ini seorang yang bercita-cita besar, dan beliau juga mencadangkan, ini yang menarik ni, dia lah mencadangkan agar masing-masing tidak berhubung selama 3 bulan. So fokus pada kerjaya masing-masing lah, fokus pada kerjaya masing-masing. Dan setelah 3 bulan itu, dia mencadangkan juga agar mereka semua mendaki Gunung Mahameru. Tujuannya adalah dia mahu sahabat dia, orang kata, menjadi seorang yang hebat lah, menjadi seorang yang hebat. Dan paling penting sekali adalah untuk mengukir kenangan persahabatan mereka selama-lamanya. Okey, baik. So kita dah terangkan apa benda ekstroversi, apa benda introversi. So kita akan pergi ke slide ni seterusnya, berkenaan dengan apa itu fikiran, perasaan, penginderaan, dan intuisi. Aspek kedua adalah fikiran, thinking, perasaan, feeling, penginderaan, sensing, intuisi, intuiting. Dan kita menerangkan bahawa satu persatu, kita akan menerangkan satu persatu lah 4 ni. Jadi yang mula-mula adalah orang kata fikiran lah. Fikiran ni merupakan fungsi intelektual, mencari ataupun saling berhubung antara idea untuk memahami dan memecahkan orang kata masalah lah. Dan manakala bagi perasaan pula adalah fungsi evaluasi, menerima atau menolak idea dan objek berdasarkan peranan mereka dalam melahirkan perasaan positif atau negatif, serta memberi pengalaman subjektif kepada manusia itu sendiri. Seperti contoh, apa dia? Kenikmatan, contohnya macam rasa sakit, sedih, marah yang melibatkan perasaan, takut dan cinta. Jadi orang kata fikiran dan perasaan merupakan dua perkara yang penting lah, terutamanya sesuatu idea itu saling berhubung atau tidak. Jadi yang seterusnya adalah penginderaan. Okey, penginderaan pula merupakan fungsi konseptual atau kenyataan dalam menghasilkan orang kata fakta-fakta lah. So yang terakhir adalah intuisi ataupun intuiting, adalah persepsi secara tidak sedar, memperoleh kebenaran tanpa melalui fakta. Yang tadi kita fakta kan, so ini tanpa melalui fakta yang berbeza-beza. So apa yang saya nak ceritakan sekarang ini adalah
Hal ini kita boleh kaitkan di mana berlakunya penolakan idea berdasarkan peranan dalam melahirkan perasaan. So kita cerita pasal perasaan dulu, kaitkan dengan apa kaitan dia dengan teori tersebut. So kalau kita ambil balik cerita berdasarkan cerita dalam 5cm ni, ada satu karakter bernama Riani, iaitu seorang yang sangat tegas dan berwawasan, di mana dia fikir tidak bersetuju apabila Genta memberikan idea untuk tidak berhubung selama 3 bulan. Kerana dia fikir mungkin disebabkan faktor perasaan. Yang pertama biasalah perempuan kat perasaan. Jadi dia rasa seperti, yalah, orang kata mungkin dengan cara tidak bertemu selama 3 bulan akan menyebabkan orang kata perasaan rindu, kemudian akan menjadi janggal sebab dah biasa sentiasa lepak, sentiasa bersama kan tiap-tiap hari. Jadi apabila 3 bulan tak berjumpa ni, mungkin orang kata akan menyebabkan perasaan janggal lah. Lepas tu yang kedua pula adalah berkenaan dengan thinking. Tadi perasaan, so ini thinking pula, pemikiran. So thinking ni pula, Rihanna berfikir dan Rihanna tidak bersetuju. Orang kata apa, pada mulanya dia tidak bersetuju sebab dia fikir idea ni tidak memberi apa-apa kebaikan pun. Dia fikir macam tu. Dia fikir, yelah, tiba-tiba je nak buat, tak jumpa 3 bulan kan. So dia fikir macam tak ada memberi apa-apa kebaikan lah bagi pendapat dia. Seterusnya adalah watak Zafran. Watak Zafran. Watak Zafran ni orang kata merupakan seorang watak yang sangat puitis dan sangat menyukai adik kepada Ariel yang bernama Dinda. Sehingga kan perasaan suka dia tu menyebabkan Dinda dapat detect dapat tahu setiap apa soalan yang dah hafal lah, soalan apa yang selalu ditanya oleh Zafran ni. Kan di sini kita boleh kaitkan dengan fikiran, thinking dan perasaan, feeling. Di mana pengalaman subjektif seperti orang kata cinta lah, perasaan cinta terlahir dalam diri Zafran tu sendiri, dan matlamat pula dari sudut fikiran dia pula adalah tujuannya untuk mendapatkan diri dan mengekspresikan perasaan beliau kepada Dinda. Jadi sama juga macam intuitif pula, macam saya cakap tadi, intuitif pula berkenaan dengan persepsi secara tidak sedar, memperolehi kebenaran tanpa melalui fakta. Kemudian orang kata penginderaan pula merupakan fungsi konsensual ataupun kenyataan dalam menghasilkan fakta-fakta. So orang kata itu sekadar perkongsian saya berkenaan dengan topik kaitan dengan teori. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Jida Minin. Saya dari grup 2. Pada hari ini saya akan membentangkan penyelesaian dalam movie 5cm. Okey. Penyelesaian yang pertama adalah menanam kepercayaan dalam diri. Ia penting sebab kalau tidak, kepercayaan dalam diri kita akan menyebabkan matlamat yang kita ingin kecapi itu tidak akan tercapai. Yang kedua, jangan menganggap kritikan sebagai satu serangan. Jika kita menganggap kritikan itu sebagai satu serangan, akan menyebabkan fikiran kita bercelaru, emosi kita akan terganggu, dan semangat kita akan turun. Okey, yang ketiga adalah memberi manfaat kepada orang lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain, iaitu tidak mementingkan diri sendiri walaupun dalam keadaan susah. Yang keempat, jadikan impian dan kepercayaan setiap hari. Seperti mana dalam movie 5cm, 5 sahabat tersebut menjadikan impian mereka pada setiap hari untuk sampai ke puncak Mahameru, dan mereka percaya bahawa impian tersebut akan dapat dicapai. Yang kelima adalah jangan menjadi manusia yang diperintah oleh keadaan, tetapi jadilah manusia yang mampu memerintah keadaan, iaitu seperti dapat mengurus masa dengan baik. Okey, yang seterusnya, yang keenam, mempunyai kebebasan untuk memilih. 5 sahabat ini sebenarnya mempunyai 5 kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan selama 3 bulan itu. Okey. Yang seterusnya pula adalah movie 5cm ini yang boleh saya kaitkan dalam teori Carl Jung adalah yang pertama, minda sedar. Merujuk kepada movie 5cm ini, semua peristiwa dan kenangan adalah dalam minda sedar. Yang kedua adalah tidak sedarkan diri pribadi. Peristiwa movie 5cm dan pengalaman dari masa lalu kita sendiri, bahawa kita tidak sedar sepenuhnya apa yang berlaku dalam kehidupan seharian.
Oke, yang ketiga adalah tidak sadarkan diri kolektif. Simbol dan pengetahuan budaya yang tidak mungkin kita alami sendiri dan masih dipengaruhi oleh keadaan dan individu yang lain. Oke, itu sahaja yang dapat saya kaitkan. 3 perkara itu, yaitu minda sedar, tidak sadarkan diri pribadi, tidak sadarkan diri kolektif dalam movie 5cm, dan teori Carl Jung. Oke, itu sahaja. Sekian dan terima kasih.